Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini dan kita baca apa? Misbahul Munir. Pagi ini kita baca tauhid, kitab Misbahul Munir. Okey, kalau tengok dekat kitab Rumi atau kitab Jawi, kita tengok, kita sambung di muka surat 7. Betul tak? Kita cerita pasal kalimah la ilaha illallah. Betul ke? Dan saya dah tulis dah makna tu hari. Dia ada 13 makna dan kita dah sampai pada nombor berapa? Nombor 2. Tiada yang terkaya tu. Dan illallah, hanya Allah yang terkaya daripada setiap selainnya. Yang tu dah. Okey, sekarang nombor berapa? Nombor 3. Dia punya nota tu bentuk macam ni lah, yang kita dah, sebenarnya kita dah buat dah. Kita dah buat dah minggu lalu. Dia dekat sini ya. Ni. Lagi kan? Betul tak? Jadi kita bagi dua ni ya. Ni kita terang ni kalimah nafi, perkara nafi, kalimah isbat, perkara yang diisbat. Ni kita terang tu lah. Jadi kali ni kita bicarakan dia punya makna. Bukan terjemah. Inilah makna yang kendaki. Terjemah satu hal. Sekarang nombor apa? Nombor 3. Sekarang nombor 3. Nombor 3. Jadi apa yang dikatakan nombor 3 tu? Tiada yang wajib wujud. Tiada yang wajib wujud. Dia tu, tiada yang wajib wujud. Lepas tu dekat ilallah, hanya Allah yang wajib wujud. Ini nombor 3. Hanya Allah yang wajib wujud. Dia beza dia kat sini. Bezaan wujud ni, Allah dengan makhluk. Allah ni dia wajib wujud. Makhluk ni dia harus wujud. Harus ni maksud dia, Allah nak wujudkan kita pun boleh, tak wujud pun boleh. Harus je. Harus ni maknanya boleh je. Boleh. Wujud tak ada, tak wujud tak ada. Tak apa. Tapi Allah ni pada akal dia, wajib kita yakin dia memang wujud. Wajib wujud pada dia. Ini nama dia. Allah ni nama dia wujud hakiki. Wujud hakiki. Wujud yang sebenar dia adalah pada Allah. Kita ni tak wujud. Makhluk ni diwujudkan. Wujud idafi ni diwujudkan. Kita sebenarnya tak ada, tapi Allah yang bagi ada. Tapi Allah ni dia memang wujud dan dia sedia wujud. Dia sedia ada. Dia tak ada siapa jadikan dia. Dia tak jadikan diri sendiri. Dia tak ada perkataan jadi ni, tak ada kat dia. Tak ada pada Allah. Kenapa? Dia sedia wujud. Jadi pada akal wajib kata Allah ni wujud. Ini wajib ni. Tiada yang wajib wujud. La ilah ni pada makna yang ketiga, tiada yang wajib wujud.
Siapa? Illallah, melainkan Allah yang wajib wujud. Jadi sifat wajib wujud ni adalah sifat ketuhanan, sifat yang ada pada Allah, Tuhan. Ni kita kena faham betul ni. Kita ni boleh wujud, boleh tak wujud. Allah boleh jadikan kita, Allah boleh jadikan kita. Itu dia kata apa? Wajib wujud. Okey. Nombor 3. Nombor 4. Tiada yang berhak sebenarnya untuk dibuat ibadah. Tiada yang berhak sebenarnya untuk dibuat ibadah kepadanya. Illallah, dia berlawanan. Hanya Allah. Hanya Allah yang berhak sebenarnya untuk dibuat ibadah. Sebab tu apa saja ibadah tu yang dikatakan tu kerana Allah. Sebab apa? Allah aja yang berhak untuk kita sembah dia. Untuk kita puji dia. Untuk kita buat taat pada dia. Untuk kita ikut suruhan dia. Kenapa? Hanya dia yang berhak. Selain daripada Allah, itu nama makhluk. Dia tak berhak. Dia tak ada hak. Yang ada hak apa? Ada hak Allah. Lepas tu dia kata, hanya Allah yang berhak sebenar untuk kita buat ibadah pada dia. Lepas tu apa saja ibadah yang kita buat, mestilah dikatakan kerana Allah. Kenapa? Hanya dia yang berhak. Jadi, ini semua ni, ini semua ni adalah sifat ketuhanan. Kena faham Sifat ketuhanan. Itu nama sifat ketuhanan. Dia berhak untuk disembah, dia wajib wujud sifat ketuhanan. Jadi bila kita belajar tauhid ni, kita kenal Allah, sampai satu masa nanti, lidah kita akan cakap, daripada hati kita yang faham, kita kata apa? Hanya engkau yang berhak disembah. Kenapa? Engkau memiliki sifat ketuhanan. Hanya kita dah baca nombor 1 tu. Engkau lah yang sebenarnya wujud. Engkau yang terkaya daripada segala makhluk. Engkau tak harap pada makhluk. Engkau buat makhluk, engkau cipta makhluk, engkau tak harap. Engkau tak ambil faedah. Engkau tak ambil manfaat dari makhluk. Engkau buat aras, engkau tak duduk atas aras. Engkau buat langit, engkau tak ada di langit. Engkau tak duduk, engkau tak manfaat pada benda makhluk yang kau buat. Jadi akhirnya nanti kita akan cakap, kita rasa hebatnya Allah ni, kita rasa kita sampai tak boleh fikir hakikat zat dia macam mana, akhirnya kita akan kata, memang kau layak disembah. Memang kau layak lah orang sembah engkau, ibadat tu engkau, makhluk buat ibadat, memang kau layak. Kenapa? Bila kenal dia. Sekarang ni kita tak kenal. Kita yang tahu makna je. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kita lebih kecil sampai sekarang. Kita tak faham. Sebab tu hati kita tak boleh rasa. Semain kita tak boleh khusyuk. Tak rasa gerun, tak rasa apa-apa. Kenapa? Tak kenal. Itu semain lalai. Lalai semayang. Subuh tak ingat apa. Zuhur tak lupa rakaat. Kadang-kadang subuh pun boleh lupa rakaat. Mungkin teruk Teruk lagi ada orang cerita dengan saya teruk Dia berdiri, dia boleh baca tahiyat. Sampai teruknya dia lalai. Sampai teruknya dia boleh berdiri, dia baca tahiyat dia kata. Bila asyhadu alla ilaha illallah boleh perasan. Kenapa kau baca tahiyat? Kenapa? Dia tak sedar. Tak tahu fikiran dia kat mana. Kalau sampai peringkat tu itu dah teruk sangat lah. Itu dah teruk sangat tau. Sebab tu bila kita tak kenal siapa yang kita sembah, memang hati kita tak tuju, kita tak tahu. Kalau kita tak kenal, tak rasa Allah bagi nyawa, tak rasa Allah bagi udara, tak rasa anak kita bangun tadi, Allah yang sedarkan dia, tak rasa. Kita rasa benda ni rutin, harian, kita pergi kerja, tak rasa apa-apa. Maknanya kita hidup ni, kita bawa Allah ke hati kita. Kita seolah kita perlu ke Allah, nanti ada masalah. Ada masalah, suami sakit, isteri sakit, anak masuk ICU, waktu tu kalau kabut. Waktu tu apa-apa pun ingat Allah. Hati asyik berdoa 24 jam. Tapi dalam keadaan biasa ni tak ada apa-apa. Kenapa? Dia tak kenal Tuhan dia.
Tu bila dibaca seafdal-afdal zikir tu, la ilaha illallah ni, faham makna dah. Ni bila zikir ni kita faham. Kita faham makna. Kita faham semua-semua 13 makna nanti, baru benda ni jadilah hati kita. Barulah kita kata nanti, engkau ni baik Tuhan. Baru kita boleh cakap. Baru kita rasa, Allah bagi kita rasa. Dia bagi kita nafas, dia bagi kita hidup, dia bagi kita berdiri, dia bagi kita duduk, dia izinkan kita makan, dia izinkan kita hadam, dia izinkan kita buang air. Semua dia izinkan. Anak kita kat asrama sihat, dia yang izinkan sihat. Anak kita cuma lahirkan sebab pergi makan, pergi minum, makan vitamin, makan suplemen. Tapi yang bagi sihat Allah. Bila kita faham itu betul-betul sungguh-sungguh, baru kita kata, tak heran lah kalau aku jatuh cinta pada engkau. Sebab engkau baik sangat pada aku. Sampai peringkat tu lah. Sekarang ni tak rasa apa-apa. Sebab apa? Faham pun tidak. Pada ilmu pun tak lagi. Lepas tu dia belajar dulu betul-betul. Apa kita belajar, tulis, kita faham, kita belajar. Okey. Nombor 6. Nombor 5. Tiada yang menjadikan sekalian makhluk. Nombor 5. Tiada yang menjadikan sekalian makhluk. 5 sini, dia opposite. Hanya Allah yang menjadikan sekalian makhluk. Tu bila kita keluar mana-mana, kita tengok orang, kita tengok makhluk, tengok binatang, tengok langit. Makhluk ni maksud dia, apa yang selain daripada Allah, nama ni makhluk. Kita tengok apa saja. Kita kata, ya Allah, engkau yang cipta ni. Engkau yang cipta ni. Maknanya kita kadang-kadang tak perlu tasbih lagi dah untuk ingat dia. Mata kita tengok je, kita ingat dia. Hatta kita nampak kayu ni bilik meeting ni. Kayu ni daripada pokok. Pokok ni yang tumbuh tu, yang tumbuh kat pokok kat hutan ni, pokok balak ni, yang jadi kayu tu, Allah. Sampai peringkat tengok kayu pun ingat Allah. Sampai peringkat tu. Kenapa? Apa yang ada atas bumi ni adalah dalil kepada wujudnya Allah ni. Hebatnya Allah. Tengok langit, ingat Allah. Kalau pergi tadi hujan, ingat Allah. Engkau yang turunkan air dari langit. Engkau yang turunkan. Tak siapa yang pergi goncang langit bagi turun air, tak ada. Tak siapa yang tuang air langit, tak ada. Siapa yang buat? Engkau yang buat, wahai Tuhan. Kenapa? Kita yakin tiada yang boleh ciptakan apa-apa kecuali Allah. Yang orang cipta tu, jangan orang cipta telefon, cipta apa, macam-macam lah dulu orang cipta yang kita belajar tu. Itu dia ambil daripada komponen-komponen je, dia disatukan. Betul tak? Bukan dia cipta. Kita belajar dulu orang cipta telefon apa? Alexander Graham Bell, apa nama tu? Dia ambil komponen je, besi-besi tu, wire-wire tu, dia sambung-sambung je. Besi tu bukan dia buat. Dia gunakan akal dia je. Kecerdikan akal dia sambung je. Thomas Edison buat mentol. Wire-wire mentol tu, kaca-kaca mentol tu, bukan dia yang buat. Dia ambil apa yang ada, digabungkan je. Dia tak cipta apa pun. Cuma diciptakan satu sistem je. Lepas tu makhluk ni, dia tak ada punya apa-apa. Atas satu biji pasir pun makhluk tak boleh buat. Siapa yang ciptakan pasir? Allah. Kita tanam pokok dekat rumah. Kita siram pokok. Kita nampak pokok ni besar. Kadang kita tak perasan. Kita pergi balik kampung 3 hari, anak kita siram-siram. Kita nampak, daun dia dah tumbuh baru. Siapa yang tumbuhkan? Siapa yang ciptakan? Belajar dia pokok tu. Kita cakap apa? Allah, engkau ciptakan. Aku sebab tanam je. Tapi yang tumbuhkan engkau. Tanam pokok pun boleh belajar tauhid. Boleh latih diri kita untuk letak ke Allah. Tengok pokok dah berbuah, ya Allah, engkau yang keluarkan buah. Ingatlah gitu. Kalau tak ingat gitu, tak ada mana tanam pokok. Tak dapat apa. Kenapa? Tak nampak. Hati ni tak nampak. Kenapa hati tak nampak? Selalunya punca dia dosa lah. Bila dosa ni dia blok. Dia blok. Atau nafsunya sangat dahsyat dalam hati kita ni, dia blok. Walaupun orang tu badan dia kecil, kan nafsu dia besar. Nafsu tu halang dia. Jadi kita belajar ni, kita bagi input kat kepala otak kita ni. Dekat akal kita bagi input, bagi dia faham. Bagi dia faham. Kita tengok buku pun cukup lah. Buku dah ada potong last week. Dan kita tak nampak dia tumbuh.
Hebatnya Allah jadikan ni, tak nampak lah dia tumbuh. Tak tahulah kalau letak kamera 24 jam, tak tahulah. Macam mana orang putih buat kan. Dia letak kat pokok. 6 bulan dia letak kamera. Dia nampak lah pokok tumbuh. Anak kita lah yang kecil je. Mana kita nampak dia besar. Nampak dia besar. Tiba-tiba kita hari-hari pangku dia. Kita tengok dia macam sama. Tapi bila orang datang kata, dah besar anak awak. Nampak beza. Kita tengok gambar, kita tengok, berbeza. Siapa yang besarkan dia tu tanpa pengetahuan kita? Tu Allah. Tapi tak nampak. Memang tak nampak. Hebatnya dia. Dia jagakan kita, dia kejutkan kita pagi tadi. Tak ada goncang katil, tak ada panggil nama, tak ada. Tiba kita buka mata. Buka mata pukul 4. Buka mata pukul 5. Buka mata pukul 6. Siapa yang jaga kita tu? Itu kita baca doa tu. Ahyana. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Rasulullah beritahu, Allah yang hidupkan kau. Boleh Allah tak hidupkan? Boleh. Dimatikan kau tidur. Boleh. Tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba pagi ni kecoh je dalam WhatsApp group. Ni BPF sikap 7, nama sekian-sekian dah meninggal dunia. Dan kita bimbang nama tu apa? Nama tu nama kita. Dalam keadaan kita tak kenal lagi Tuhan. Tu saya kata kau tak belajar you are in a very dangerous zone. Tahu? Kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Sebab tu sebelum Allah panggil balik ni, kenal dia betul-betul, sembah dia betul-betul, rasakan betul-betul, fahamkan betul-betul, praktikkan betul-betul, supaya nanti ujung usia kita, kalimah yang akhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah. Kenapa? Dia dah sebati. Dia dah praktikkan. Dia dah berpengalaman. Dia dah tahu. Dia tengok, dia nampak, dia faham. Dia tengok pokok tumbuh, dia dah faham. Ini Tuhan yang tumbuhkan. Dia tengok manusia, dia tengok baby dia. Dia tengok kawan dia dapat baby. Dia kata, Allah yang ciptakan baby ni. Dia cakap diri dia gitu. Walaupun cakap hati. Allah yang ciptakan baby ni. Kenapa? Tiada yang menjadikan segala makhluk. Kecuali Allah. Allah yang buat. Allah yang buat. Allah yang buat. Kena yakin. Allah yang cipta. Allah yang cipta. Allah yang cipta. Kita baca pagi tadi kat masjid. Orang tujuh sajadah. Sajadah basyailadhi halakahu wa sawarahu wa syaqasamahu wa basarahu bihawli wa kutawi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliq ni apa? Dialah sebaik-baik pencipta. Orang lain kalau cipta baby. Orang kahwin tak ada anak. Pergi pakar sana. Kita dengar cerita macam-macam lah kan. Bayar 200,000 tak mengandung juga. Pergi pakar sini bayar 60,000. Buatlah apa benda lah, proses-proses klinikal ni tak mengandung juga. Kadang-kadang bayar 200,000 mengandung. Dah mengandung balik Malaysia, kena demam, batuk, gugur. Ini saya dah dengar cerita ni, orang cerita. Kenapa cerita tu? Sebab doktor tak boleh ciptakan baby. Doktor boleh lahirkan sebab je. Dia boleh buat sebab je. Dia tahu ini tersumbat, dia buat sebab lah. Dia betulkan saluran ke, apa dia nasihat ke, dia bagi ubat ke, tak subur ke, apa ke. Dia boleh buat sebab je. Tapi yang cipta makhluk dalam perut perempuan ni, bukan doktor. Kita usaha je ni, ikhtiar je. Siapa yang cipta? Allah yang cipta. Allah yang cipta. Ada orang dia mengandung, dia buat kerja berat-berat, tak ada apa-apa, steady je. Kenapa? Allah yang jaga. Ada orang mengandung tak buat kerja apa-apa pun gugur juga. Gugur. Kenapa? Allah gugurkan. Itu yang kita kena faham. Ada orang tak ada apa-apa. Orang dulu nak bersalin pun kadang buat kerja juga. Buat kerja kampung tu, dekat dahsyat. Tu dulu kita baca kisah Asma. Kan? Asma Abu Bakar. Dia ni anak pada Sayyidina Abu Bakar. Dia isteri kepada apa? Zubair Awam. Zubair Awam. Dia mengandung 9 bulan, dia panjat ke busur. Dia hantar makanan kat bapak dia, hantar makanan kat Nabi SAW. 9 bulan mengandung, pajak gusur. Kuat tak kuat orang dulu. Kita sekarang ni mengandung je, muntah je, 1 hari 4 kali. Morning sickness apa benda, kita tak kuat macam orang dulu. Betul saya cakap betul. Badan kita tak strong. Kita tak kuat macam orang dulu. Mereka ni betul-betul strong. Bukan saja jasad mereka strong, hati mereka dengan kalimah la ilaha illallah ni dah jadi macam darah daging. Rasulullah ajar kalimah ni sebelum sembahyang diwajibkan. Rasulullah ajar ni
menerangkan tentang kalimah ni, menerangkan Allah ni macam mana macam ni, dan kita baru nak belajar. Sebab tu kalau kita belajar, kita kena praktiskan. Sebab tu bila zikir tu, la ilaha illallah, rasakan hati. Allah yang ciptakan sekian makhluk, Allah engkau yang berhak dibuat ibadah, engkau lah yang benar-benar wujud, illallah. Orang lain tak ada, makhluk lain tak ada, makhluk lain tak wajib, tak boleh sembah. Makhluk lain tak boleh cipta apa saja. Latih dalam diri kita. Lepas tu banyak zikir, masa zikir tu banyak fikir. Tu fikir. Nak fikir ni kena ada ilmu. Tak ada ilmu nak fikir macam mana? Input ni kena betul. Masuk. Proses. Faham. Lepas tu di luar kehidupan, amalkan. Lama dia ada lagi kita. Hari sekali kita boleh rasa kita bernafas. Oh ni Allah izinkan aku bernafas ni. Kita semayang. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Allah tak izinkan aku tak boleh semayang aku. Macam mana sahabat cakap, macam mana Sayyidina Umar cakap, mereka cakap gitu ke? Sayyidina Umar ni nak semayang ni kadang-kadang dia nak takbir tu air mata dia berenang kat mata dia. Orang tanya dia, wahai Amirul Mukminin, kenapa kadang kami nampak engkau nak semayang, air mata engkau nak keluar? Macam kau nak menangis. Dia kata, engkau tahu tak? Kalau Allah tak izinkan aku untuk takbir, Umar ini tak boleh angkat takbir. Waktu tu dia dah kuasai suku dunia dah. Suku dunia bawa Islam. Dia kata kalau Allah tak izinkan aku takbir, Umar tak boleh takbir hati Ihram. Tak boleh takbir yang semayang. Kita tak pernah rasa. Kenapa? Kita tak ada maklumat nak rasa apa. Ulama-ulama dia aturnya ilmu ni supaya kita dapat maklumat. Kita faham. Yang nanti kita tengok kita akan rasa semua Allah. Semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Tak adalah kecewa. Kenapa? Ada pencatur, ada pentadbir. Kita nak pergi kedai ni, nak beli barang, dengarnya ada offer, sampai dah habis. Tak ada kecewa. Kenapa? Allah takdirkan kita tak dapat barang tu. Bukan rezeki kita. Atau orang tu kata dulu kan, bukan rezeki kau. Dia kata gitu. Betul lah tu. Kalau faham, tak ada rasa kecewa. Kalau faham, tak ada rasa kecewa. Tiba anak sakit, Allah tak takdirkan tu. Ada sebab tu. Kita dekat dengan dia lagi ke apa ke. Ada kebaikan. Kalau faham, tak ada rasa kecewa. Mengandung gugur. Kalau faham, tak ada rasa kecewa. Sebab apa? Allah tak nak jadi. Sebab kita faham dalam kitab-kitab sebut kan, bila benih lelaki masuk dalam benih perempuan, rahim perempuan, nanti malaikat akan tanya. Ada malaikat dalam rahim perempuan ni, ya Allah, nak jadikan tidak ni? Jadikan segumpal darah tidak? Kalau Allah kata tidak, dia keluarlah jadi haid. Jadi haid lah macam biasa. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Jadilah segumpal darah. Lepas tu ketul daging. Nanti dah ada 4 bulan, dia tanya malaikat yang dalam rahim ni, tanya Allah lagi, ya Allah, nak hidup ke tidak? Nak hidup ke tidak? Kalau Allah kata hidup, gugur lah. Jadilah sebab macam-macam. Angkat tabung gas ke, jatuh ke apa, adalah sebab dia. Kalau tak ada sebab pun, tiba-tiba je keluar daging kita ketul. Kenapa? Allah tak nak hidupkan. Malaikat tanya Allah dulu. Kalau Allah kata hidupkan, maka ditiupkan roh. Maka Allah tanya, malaikat tanya Allah, laki ke perempuan? Tu jadi laki perempuan tu. Lepas tu ditulislah rezeki dia, ajal dia, bahagia dia, celaka dia. Ditulis masa 4 bulan. Ditulis. Lepas tu, kalau lah di umur dia 2 hari, 2 hari dia lahir, meninggallah dia. Kalau umur dia 20 tahun, 20 tahun dia lahir, meninggallah dia. Tu kita dah faham tu. Kenapa? Allah yang jadikan. Allah yang hidupkan. Allah yang matikan. Kita cuma usaha dah bagi hidup dengan baik. Tak boleh bunuh diri. Tu larangan bunuh diri tu. Tu Rasulullah kata, orang yang bunuh diri ni, Allah akan campakkan dia neraka. Tak boleh. Tu nak kena faham betul-betul. Okey. Ni 5 apa? Tiada yang menjadikan. Yakin sungguh-sungguh. Tiada yang menjadikan. Kecuali Allah. Okey. Nombor 6. Tiada yang memberi rezeki. Mudah betul lah. Tiada yang beri rezeki. Jadi illallah ni, dekat illallah ni, dia opposite. Hanya Allah.
Allah yang beri rezeki. Jadi bila kita zikir ni, bila kita baca la ilah, kita kena yakin ni. Kenapa? Yang beri rezeki ni hanyalah Tuhan. Ajalah yang bersifat ketuhanan. Apa? Allah. Lain daripada Allah, dia tak beri rezeki. Lepas tu dah kena rasa nak kena latih diri kita rasa. Ni kita bila cukup bulan ni, berapa bulan gaji? Saya dah lama tak dapat gaji. Berapa bulan? 25. Lalu berapa bulan? 22. Saya tahu anak saya lah. Saya tahu anak saya. Kerana dia bagi duit tu, dia masuk tarikh tu, saya tahu dia ada gaji tu. Ni ATM ni majikan. Ni dulu guru-guru bagi contoh macam ni, senang faham. Majikan ni, dia main sini. Betul? Kita ni, kat sini, kita pergi sini. Boleh tak kita kata, yang bagi ni ATM, mesin ATM tu, bank ni. Kita kata bank ni yang bagi duit. Boleh tak? Tak. Siapa yang bagi duit? Majikan yang bagi duit. Atas usaha kita. Usaha kita nama apa? Tu kerja tu. Jadi bila dia bayar gaji, dia bayar kat bank. Tak boleh kita jumpa bank, kita kata terima kasih bank bagi saya duit. Tak, bank kata saya tak bagi awak duit. Habis duit dalam bank, tak, ini majikan orang masukkan. Sama macam rezeki ni, rezeki ni. Makan, minum, tu baru makan minum cerita. Sihat, pagi tadi boleh bangun, boleh buang air, boleh sarapan, boleh naik kereta, tak ada jadi apa-apa. Anak pun sihat, semua okey, hantar anak tak ada masalah, orang rumah pun hantar, suami pun nampak sihat, okey, tu nama rezeki. Sama macam keadaan ni. Siapa bagi? Tu Allah bagi tu. Allah yang uruskan ni. Allah beri melalui apa? Melalui kerja. Kita dapat duit, gaji. Tapi bukan gaji, hakikatnya bukan majikan tu yang bagi. Allah yang bagi. Sama macam ATM ni. Walaupun nampak duit ni kat mesin, dekat Maybank to you, tapi bukan Maybank yang bagi. Siapa yang bagi? Majikan yang bagi. Walaupun nampak ni gaji kita dibayar oleh kementerian, oleh kerajaan, bukan kerajaan yang bagi. Hakikatnya, Allah yang bagi. Melalui sebab yang kita lahirkan. Apa? Kita kerja. Jangan nampak majikan yang bagi. Nampaklah, satu step ahead. Siapa bagi? Allah bagi. Itu jangan kita doa tu. Kalau rezeki itu di langit, turunkanlah. Di bumi, keluarkanlah. Kenapa mohon pada dia? Dia yang bagi rezeki. Kita buatlah sebab. Meniaga ke, kerja ke, apa ke. Rezeki kesihatan, jaga diri buat baik. Jangan bagi sakit. Jangan makan benda-benda tak baik. Jangan isap rokok. Ini rokok isap, lepas tu nak rezeki sihat. Ya Allah beri aku sihat. Tak masuk akal. Betul tak? Isap rokok, doa. Afiat. Pagi doa. Allah madini fiman hadait, ma'afini fiman afait. Tak masuk akal, tak logik. Betul? Engkau minta Allah sihat, tapi engkau jahannamkan diri engkau. Tak masuk akal. Rezeki sihat ni, siapa yang beri rezeki sihat? Allah. Tapi kita usaha untuk kebaikan. Kita kena usaha diri kita sihat. Minta dengan ya Allah, bagi aku sihat supaya aku boleh taat. Taat apa? Aku boleh kerja tanggung keluarga aku. Aku boleh qada sembahyang aku. Aku boleh pergi belajar. Macam-macam benda sihat ni. Kalau tak lihat, tak boleh buat apa-apa. Betul? Tengok orang kawan ramai tak lihat, tak boleh buat apa-apa dah. Angan-angan dah nak pencin nanti nak qada solat. Tak sempat pencin tapi tak dapat buat. Kenapa? Dah mula tak lihat. Kaki dah sakit, lutut dah sakit, mula macam-macam. Kadang-kadang muda-muda dah dapat penyakit dah. Macam-macam. Baru 26 tahun dah ada diabetes sekarang. Budak-budak sekarang lah. Lepas tu kalau kita, kadang umur 30 dah darah tinggi. Dulu kita dengar orang darah tinggi ni umur 50. Dulu lah. Datuk kita darah tinggi, bapak kita 50 tinggi. Sekarang budak-budak 30 tahun pun dah hypertension. Kalau macam itu kadang-kadang kalau ikut ilmu kedoktoran ni selalunya tak panjang. Selalunya lah. Kalau 30 dah ada sakit-sakit yang 3 serangkai kan.
Kalau ikut ilmu kotoran, dia kata tak panjang lah. Dia kata gitulah. Kalau tak jaga memang tak panjang lah. Lepas tu jaga-jagalah. Lepas tu rezeki sihat ni, syukurlah dia. Syukur. Rezeki ni, syukur. Jawapan dia kena syukur. Kenapa? Rezeki dapat belajar, syukur. Rezeki dapat taat, syukur. Bukan semua orang tau. Even bilik sebelah meeting room ni pun, kalau Allah kata, aku tak ingin kau datang, dia tak datang. Sebelah meeting room. Dia bukan datang lambat, datang awal. Dan nampak orang masuk belajar. Tapi kalau Allah kata, aku tak rezeki dengan kau ilmu, tak dapat. Jangan tanya dia, kenapa kau tak datang? Kan depan tu je. Depan bilik engkau je, bilik meeting ni. Jangan tanya. Allah tak bagi, dia tak datang. Kalau Allah bagi, tingkat 10 dia turun. Kalau Allah nak bagilah. Kalau tak bagi, sebelah meeting room tak datang. Sama macam masjid. Kalau Allah nak bagi rezeki rumah jemaah, sebelah masjid, rumah jauh pun datang, rumah jemaah. Kalau Allah tak bagi, rumah dia sepadan dengan masjid, dia datang. Allah rezekikan tu, untuk dia beramal. Rezeki ni yang kita kena syukur. Ada orang, dia tak nak belajar. Tak tahu dia kenapa. Dia pun tak tahu kenapa dia tak nak. Sebab apa? Dia rasa tak penting. Rasa penting pada datang belajar itu adalah itu rezeki. Jangan faham rezeki ni hanya makan, hanya minum. Ini kita salah faham. Kita dapat sihat ni rezeki. Ada orang umur macam kita tak sihat. Ada orang anak dia sakit jantung berubang, dia kecil sampai besar. Jenuh nak pergi berubat, pergi ni, macam-macam. Tapi kita nak dapat anak sihat, rezeki. Itu rezeki bagi kita. Kalau anak kita sakit, kita sabar, itu rezeki sabar untuk kita, rezeki pahala untuk sabar kita. Lepas tu kita kena faham, dengar cerita-cerita. Kita boleh tutup aurat, itu Allah bagi kita rezeki untuk taat. Jadi buat apa? Buat syukur. Lepas tu dulu kan, siapa cerita? Abu Hurairah dia kata kan, ini cerita ni saya pernah cerita kat sini. Hendakkah aku ceritakan kau, perempuan hitam masuk syurga? Abu Hurairah cakap lah. Ulama-ulama perkataan dia. Dia kata apa? Satu hari ada perempuan hitam jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku kena sakit. Kalau sekarang ni orang panggil sawan. Kalau bahasa sekarang, orang panggil sawan. Aku kena sakit sawan. Boleh tak engkau doakan aku sembuh? Rasulullah kata apa? Aku boleh doakan aku sembuh. Tapi hendakkah engkau sabarkan penyakit engkau, Allah akan beri kau syurga. Ada dua pilihan. Nak sembuh pun boleh, atau sabar, Allah beri syurga. Maka dia kata apa? Perempuan dia kata apa? Aku nak sabar dan aku nak Allah beri aku syurga. Maknanya penyakit ni, kita berubah-berubah lah. Tapi sabar dengan penyakit ni, Allah boleh bagi syurga. Lepas tu dia kata apa? Tapi Rasulullah, engkau tetaplah doakan aku. Rasulullah tanya doakan apa? Bila aku kena sawan, aurat aku tidak terbuka. Dia kata gitu. Tahu kena sawan tak? Dia tengok tak orang sawan? Saya tengok tu ikat orang kahwin. Dululah sebelum PKP tu. Dia tengah makan dia rebah. Dia macam gigil lah. Saya tengok lah, sebelum ni saya tengok juga. Gigil. Bila menggigil tu tak sedar tau. Maksudnya kalau perempuan ni kain dia terselak ke apa tak sedar. Kalau ikut hukum dia tak berdosa tu. Sebab tak sedar. Tapi perempuan yang baik ni bukan kata sedar tak sedar. Dia tak nak. Dia kata engkau doakan aku, bila aku kena, aurat aku tak terbuka. Tu ulama kata apa Perempuan yang benar-benar jaga aurat ni adalah ahli syurga. Lepas tu Rasulullah kata, aku akan doakan kau. Tengok. Lepas tu dia layak untuk syurga. Itu yang Abu Hurairah kata, perempuan hitam yang masuk syurga tu antara dia lah. Kita ni jaga aurat kita betul-betul. Saya cakap dengan orang perempuan banyak kali, pakai sarung lengan. Kita ni berurusan dengan lelaki tau, kat pejabat. Lain kalau pejabat kita perempuan bertutup, tak apa. Kita ni berurusan dengan lelaki. Hari-hari kita berurusan dengan lelaki. Kita naik lift, kita tekan lift, tangan kita ni bekerja. Kita bagi dia file, kita ambil ni, kita meeting, kita guna handphone, nak kedai makan, kita buat macam ni. Tahu tak ni semua ni kalau kita tak tutup, dia nampak aurat bagi perempuan. Kalau kita tak serius, cerita tu dah ada untuk pengajaran. Perempuan ni, dia bukan tak nak buka aurat masa dia jaga. Masa dia kena sawan tu pun, dia cakap dengan Nabi, engkau doakan aku, tutup aurat. Aurat aku tak terbuka. Dia malu. Perempuan gini lah yang Abu Hurairah kata, inilah perempuan hitam yang masuk syurga. Jadi syurga ni, kalau untuk perempuan ni, antara ciri dia apa? Dia menjaga aurat dia. Lepas tu saya kata, jangan pakai seluar ketat. Jangan pakai seluar. Kalau boleh, jangan pakai seluar langsung. Seluar ni nampak bentuk punggung.
Ini banyak orang jadi trend ni. Budak-budak muda, kadang budak-budak tak muda pun sama. Pakai tudung pakai seluar. Tengoklah nanti. Apa family day. Tengok, berapa ramai perempuan pakai dress suit. Kata tu ketat kan. Tak pelihara, tak jaga aurat. Macam mana kita tak ada bawa diri kita pada watak ahli syurga? Mana yang masuk syurga itu? Tu yang bahaya kan. Yang ikut orang pakai, kita pakai. Tak. Jangan order baju-baju korporat dengan pendek. Nampaklah aurat ni. Kadang-kadang macam tu Uniform. Perempuan pakai dengan pendek, lelaki pakai dengan pendek, perlu tahan lah. Perempuan pakai dengan pendek macam mana? Kan? Kerja-kerja tak boleh pakai tudung, pakai scarf. Tak boleh itu. Kenapa? Utama dia mesti syariat. Yang lain tu nombor 2. Syariat tak lulus, tidak pakai. Kita dress up Muslimah only. Kita dress up Muslim only. Tu saya kata kalau main basikal, kalau jogging, jangan pakai baju basikal, seluar basikal tu. Dia ketat gitu Tak tahu aurat tak tahu aurat Naik basikal nanti kena langgang lori ke, na'udzubillah. Keadaan pakai macam tu mati dah tak tahu aurat tau. Tu nak kena jaga-jaga, tunggu-tunggu Kalau benda ni kita tak serius nanti dia akibat dia pada diri kita, bukan pada orang lain. Sama macam orang perempuan saya cakap banyak kali pakai stokin, pakai lengan punya sarung tu pakai. Saya cakap tu hari dulu ada tempat saya ngajar dulu. Saya tengah ngajar, ada orang lelaki bagi ketan kecil. Saya tu tengok ketan ni minta baca doa tahlil untuk perempuan. Ada nama perempuan tu. Saya tengok nama, saya tahulah ini bukan perempuan dah tua. Tengok nama saya tahu. Dan nama-nama yang muda-muda ni lah. Fatin. Tu Kalau yang meninggal tu nama Ramlah, itu nama orang dulu. Lepas tu bila dah baca tahlil nama dia, saya tanya dengan lelaki yang bagi tu. Lelaki yang bagi ni, dia tak pernah datang kelas saya. Dia datang dengan anak dia. Anak dia pakai baju Melayu. Dia bagi. Saya kata, siapa ni yang bagi nama ni? Dia kata, isteri saya Ustaz, baru meninggal 3 hari lalu. Muda 31 tahun. Tahu? Dia kata dia hantar pergi pejabat. Macam biasa je. Pukul 11 majikan dia telefon. Bos dia telefon. Bos perempuan si telefon. Awak datang sekarang ni, si awak sesak nafas kat surau. Bila dia sesak nafas, dia pergi rehat kat surau. Kat surau ada orang budak sembahyang duha, nampak dia sesak nafas kat surau. Dia datang kat surau, isteri dah meninggal lah. Itu dia kata. Sakit apa? Tak tahu. Postmortem pun tak jumpa sakit apa. Tu kita kata kalau kita tak nak berubah sekarang, kita tak tahu jadual umur kita ni, rezeki umur kita ni, Allah jadikan kita ni sampai mana, kita tak tahu. Mana ada orang tahu, betul tak? Kita ikut je lah zaman yang kita kata kita masih muda, kita ikut je lah perkataan nafsu yang kata nanti dulu, nanti kau dah tua, nanti kau berubah. Tidak. Takut tak sampai tu nak kena yakin betul-betul ni. Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Usaha. Tapi jangan nampak dengan sebab usaha ni aku dapat rezeki. Tak. Tu salah. Kenapa? Allah bagi rezeki. Okey. Tu nombor berapa? Tu nombor 6. Ini kita tauhid bagi kita makna-makna ni supaya kita lebih mendalami Faham Kita faham. Ini yang kita kena faham. Sekarang ni kita dulu tak faham Kita faham pada terjemahan dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa tu? Tuhan tu apa? Tak reti. Sebab tu sembahyang tak khusyuk. Sebab apa? Tak kenal. Tak kenal pun Allah ni lagi. Nombor apa? 7. La ilah. Nombor 7. Tadi tiada yang menciptakan. Ini tiada yang menghidupkan. Nombor 7. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang menghidupkan. Sebab tu kalau kita tengok doktor-doktor kan, kadang doktor bukan Islam pun cakap begitu juga. Dia kata kalau ikut ilmu kami lah, dia kata
kedoktoran, dia kata, kalau ikut pengalaman kami, tapi Allah yang menentukan, dia kata. Kadang doktor Islam dia kata gitulah. Doktor bukan Islam pun dia kata gitu. Dia kata, you leave it to God. Kalau dia kata you leave it to God tu maknanya dia pun dah tak boleh buat apa lah. Dia kata ni kalau ikut pengalaman ni, dia boleh hidup sampai sini. Dia pengalaman dia kata. Tapi apa-apa pun Allah yang menentukan. Kenapa? Allah yang hidupkan. Saya semalam ada anak murid tu. Dia memang mengajar balai polis. Dah 8 tahun dah kelas balai polis tu. Kata, Ustaz, anak mak mentua saya masuk buat, dia kena kanser bara hati. Masa kena, doktor kata sebulan je. Paling lama boleh duduk sebulan. Tapi doktor kata ini pengalaman dia lah. Tengok keadaan darah dia kan. Dia kata kalau macam ni sebulan je dia meninggal. Dah 2 tahun lebih lah kata. 2 tahun lebih. Tapi kerap masuk buat lah. Kerap sakit ni, sakit itu. Tapi tak meninggal lagi. Lepas tu dia kata dengan saya benar lah. Doktor boleh predict. Tapi yang hidup kan Allah kata. Betul lah. Kita betul. Ada orang doktor tak predict pun. Kan? Datang jumpa doktor sakit, pening kepala, gitu je. Balik rumah meninggal. Betul? Doktor tak cakap pun, ni balik rumah meninggal. Tak cakap. Kenapa? Bukan doktor yang hidupkan. Bukan doktor yang matikan. Kenapa? Allah yang hidupkan. Dia cuma cakap tu daripada pengalaman dia. Dulu ada perempuan kena kanser ovari. Dia lepas maghrib dia sakit. Bawa ke hospital. Ini adik dia cerita dengan saya ni. Adik saya call. Lepas tu saya kerja lagi. Saya kerja kat Sarawak. Dia call. Dia kata kakak dia ada kat hospital ni. Dia kata dia sebab lepas maghrib tu dia macam kacau. Lepas tu pukul 10 dia call saya balik. Dia kata doktor kata dia paling lama hidup sampai subuh. Tu doktor kata itu. Paling lama dia boleh tahan kalau keadaan macam ni sampai subuh je. Pukul 3 dia meninggal. Bukan doktor tu yang matikan hidup kan? Tak. Dia kata dia pengalaman saya, kalau keadaan macam ni, berapa jam je dia akan pergi. Lepas tu doktor dia tengok kan. Kalau orang kat ICU kan masuk 2 orang kan. Sampai masa doktor kata, panggil keluarga semua masuk. Tu tanda pengalaman dia lah. Pengalaman dia tengok, nadi tu makin turun. Dia kata ini tanda nak mati. Tapi bukan dia yang matikan. Dia cerita atas pengalaman dia. Siapa yang matikan tu? Allah yang matikan. Siapa yang hidupkan? Allah yang hidupkan. Siapa yang tiupkan roh pada baby itu berumur 4 bulan dalam kandungan. Lepas tu bila perempuan dia 4 bulan dia mengandung, dia akan rasa nadi tu lembut. Siapa yang masukkan nadi tu? Siapa yang hidupkan roh tu? Siapa yang masukkan roh, tiupkan roh pada jasad tu? Allah lah. Kenapa? Dia yang menghidupkan. Ni kita kena yakin ni. Bila kita mengandung, kita kena yakin Allah engkau yang hidupkan. Kita buat apa-apa pun. Betul tak? Kita cuma makan lah. Doktor kata makan ni lah, vitamin lah, benda itu je. Tapi apa yang proses dalam perut tu? Allah yang proses. Kenapa? Dia yang hidupkan. Tu dia kata kalau tanam pokok, siram pokok, nampak pokok ni makin besar, cakap diri kita, aku siram, ini pun dengan izin engkau. Engkau yang hidupkan. Bila kita baca la ilah, tiada yang menghidupkan illallah kecuali Allah. La ilah, tiada yang beri rezeki kecuali Allah. Masukkan perasaan ni, ilmu ni, semua bila lidah kita sebut, masukkan hati, rasakan, latihkan betul. Barulah dapat la ilah illallah ni. Barulah nanti bila dalam kubur dia tanya, siapa Tuhan kau? Kita kata Allah. Takut nanti kita tak ada praktis, kita tak amalkan, kita tak ada experience. Bimbang apa? Tak jawab. Sebab itu lahirkan. Kalau sakit, pergilah berubat. Tak apa. Tapi yang sembuhkan Allah, yang hidupkan Allah. Yakin hati betul. Tu nak kena praktis. Tu tauhid tu begitulah. Kalau tak praktis, tak dapat lah. Okey. Lepas tu, nombor 8. Lawan hidup ni, mati. Tak ada yang mematikan. Nombor 8, hanya Allah.
Satu kalau dengar kawan meninggal, tiba-tiba meninggal padahal semalam baru nampak dalam lift, tiba dia meninggal. Jangan pelik. Allah nak matikan dia, Allah matikan dia. Jangan heran. Jangan heran. Kita kata sihat. Tak, bukan syarat dia sihat. Mati ni syarat dia hidup. Sebab tu ada hidup, ada mati. Bukan sihat. Saya ingat masa saya kerja tu. Ada abang tu. Dia umur dia tak sampai 55 masa tu. Masa tu umur saya tak sampai 50. Dia tak sampai 55. Dan lift tepuk lah. Apa khabar? Tepuk lah. Kita macam biasa bual. Pukul 6 masa tu. Baru kita bual. Pukul 4 pagi. Tengok dalam grup. Dia kata dimaklumkan dengan duci dimaklum kata Abang Ramli telah meninggal dunia. Dia kata Abang Ramli ni saya baru jumpa tadi pukul 6 tadi. Lepas tu baru dapat tahulah. Dia tidur pukul 2 pagi dia sesak nafas. Mak dia panggil ambulans, begitulah lebih kurang cerita dia lah. Ambulans sampai kata dia meninggal. Begitu je. Begitu je. Kenapa? Ada yang mati kan, ada yang hidup kan. Itulah Allah. Sama macam kawan kita, kawan saya dulu sama juga. Dia nombor 3. Pukul 11 tu, email dia masih berjalan. Dia buat kerja rupanya. Dekat rumah dia pergi kedai minum ni, dia buat kerja. Kalau ada benda urgent, dia buat kerja. Jadi email tu sisi kita lah. Kita pun baca, kita kata, wah dia ni buat kerja lagi. Kan dia buat jabat, rupanya dia kat kedai minum. Kat bandar Husin On. Lepas tu pagi tu, pukul 5 pagi, ada orang WhatsApp dalam grup. Lepas tu saya tak baca kan. Ada orang WhatsApp personally. Dia kata Rashidin dah meninggal. Saya kata pukul 11 tadi email dia masih berjalan lagi buat kerja. Rupanya pukul 11 tu dia buat kerja, dia penat, dia balik. Lepas tu dia cakap isteri sakit dada. Dia drive kereta, isteri duduk sebelah. Pergi Sedang. Sama juga cerita tu. Sampai Sedang, dia tumbang. Sampai Sedang pukul 12 dia tumbang. Pukul 2 dia meninggal. Begitu je. Kenapa? Allah yang mati kan? Hari itulah kita kata kan. Sebab tu kita kata kalau kita tak bersiap, kita tarikh tu kita tak tahu. Betul tak? Mana kita tahu kita meninggal tahun berapa? Allah tak akan tanya kita. Malaikat maut tanya kita. Dia kata anak kau kecil lagi, boleh tak kau meninggal ni? Tak. Dan mereka tak peduli. Malaikat maut dia turun, dia keluarkan roh je. Tu yang ada orang dalam pantang tengah sutukan baby, letak baby, minum air Milo, tersedak meninggal. Tu ada cerita tu. Ada ipar dia kata gitu. Apa nak pelik? Allah yang matikan dia. Bukan soal mati, bukan soal hidup. Soalnya kita dah hidup ni, Allah dah hidupkan kita, Allah suruh kita buat amal, kita dah prepare je nak mati. Tu soalan dia. Ada orang tak prepare, dia ingat dia prepare. Dia semayang, dia ingatkan dia prepare. Dia tak belajar agama, semayang salah. Tak sah. Ada orang tak prepare, tauhid pun tak betul. Allah pun tak kenal. Dia ingat dia prepare, rupanya tak prepare. Dia tak bersedia. Benda lain dia bersedia. Nak pencet simpan duit, nak buat rumah kampung simpan duit, dah bersedia, dah plan. Tapi kematian yang datang sebelah dia tak sedia. Dia sangat bahaya tau. Dia sangat bahaya. Allah boleh matikan kita bila-bila. Dan Allah boleh hidupkan orang-orang semut dalam batu. Allah boleh hidupkan binatang-binatang kecil, binatang dalam laut. Siapa yang hidupkan? Allah yang hidupkan. Dia yang beri rezeki dan dia yang matikan. Kadang-kadang binatang tu mati jadi rezeki pada orang lain, ikan-ikan. Siapa yang mati? Allah yang matikan. Tu kena faham. Allah yang aturkan. Kita makan nasi lemak pagi tadi, ikan bilis yang kita makan ni, kita kena tahu tau. Ikan bilis ni laut mana kita tahu, betul tak? Tapi kita tahu apa? Allah yang aturkan ikan bilis tu sampai kat pinggan kita, dan kita makan. Dia yang aturkan. Ini beranak bila ikan bilis ni, kita tak tahu. Laut mana ni? Kita tak tahu. Kacang ni tumbuh kat bumi mana? Timun yang kita makan 2 potong tu, kalau lemak pagi tadi, dia datang dari pokok mana? Siapa yang tanam? Siapa yang hidup kat timun ni? Allah. Beras tu siapa? Dekat mana? Kat Kedah ke, luar negara ke, kat Thailand ke? Beras tu tumbuh je, Allah kata, ni kau punya. Kau akan makan. 2 bulan 10 tahun 2020. Ni kau akan makan. Allah tentukan. Kita usahalah pergi beli. Allah bergerakkan kita beli kat sana. Selama ni beli kat sini, beli kat sana. Kenapa? Rezeki dia kat sana. Siapa yang aturkan? Allah yang aturkan.
Tidakkah kita nampak? Tu ulama kata. Tidakkah kita sedar? Atau kita main lantai? Tak kata apa-apa pun. Itu tanda apa? Tak kenal Tuhan dia. Dia tak tahu satu butir nasi tu Allah aturkan tu. Dekat jelapang mana, siapa proses, beras kat mana, hantar supermarket mana, orang berjual lemak beli, letak, kita pergi ambil je. Sebab tu dulu orang tua kata jangan makan tak habis, nanti nasi menangis. Orang tua dia ada berjalan diri kan. Siapa beri rezeki? Allah. Allah beri rezeki. Allah aturkan. Bila kita faham gitu, hari-hari kita faham, kita cakap diri kita, ikan bilis ni Allah yang hidupkan ikan bilis ni. Dia yang hidupkan. Supaya apa? Supaya kau makan je rezeki kau pagi ni. Kalau kita faham dan lama kita akan kata, ya Allah, tak heran dah kalau aku jatuh cinta dengan kau. Kenapa? Engkau baik sangat kat aku Tuhan. Engkau bagi aku nafas kalau engkau tak bagi aku nafas, ada angin keliling pun aku tak ada nafas. Engkau sakitkan paru-paru aku tak ada nafas. Jadi Allah itu sentiasa dalam hati kita. Barulah kita menafikan semua-semua benda lain. Tak ada yang bagi rezeki kecuali Allah. Kita lahirkan sebab bekerja. Tak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Kita lahirkan sebab. Kalau faham gitu hati tu sentiasa bersama Tuhan. Sentiasa bersama Walaupun lidah tak cakap, hati cakap. Nak makan je nampak ikan ni kat mana laut ni. Ikan ni nampak tenggiri je, kita dapat sebahagian je. Yang lain ni rezeki siapa kita tak tahu. Tapi ikan tu seekor. Mungkin Allah dah kata ikannya. Sama ada kita diamkan ke atau tidak, siapa yang diamkan? Allah. Tu nak kena latih. Latih apa? Beritahu diri kita. Kita pergi kerja ni, kita boleh jalan ni, pergi kat kereta, siapa yang izinkan kita bergerak tu? Allah. Allah tahu. Tapi selama ni, kita tak pernah cakap diri kita, Allah yang izinkan aku gerak ni. Aku nak gerak, Allah yang izinkan aku gerak. Sebab tu dalam kitab Tauhid dia kata apa Kalau seluruh manusia dan jin tolak kaki semut, tahu semut ni kaki semut yang kecil, tolak kaki semut untuk bergerak, Allah tak izinkan, dia tak akan gerak. Kenapa? Allah yang gerakkan. Apa saja. Allah yang gerakkan bumi, Allah yang putarkan bumi, Allah yang gerakkan langit, itu benda besar. Allah yang gerakkan semut tu berjalan. Allah yang gerakkan pokok ni bergoyang. Allah yang gerakkan angin, Allah yang gerakkan kita, Allah yang gerakkan hati kita pagi nak belajar. Tu peranan Allah tu. Malangnya bila kita tak faham dan kita tak nak beritahu diri kita, engkau ni bergerak ni dengan izin Allah. Sebab tu kita keluar rumah tu kita baca bismillah. Kenapa? Kita baca bismillah dengan nama Allah. Bila dengan nama, mesti ada zat. Kan? Kita kata kipas, mesti ada zat kipas. Kita kata jam, tu zat jam tu. Jadi maksud dia bismillah tu, kita gerak ni dengan izin Allah. Kita diam ni pun dengan izin Allah. Ada orang yang Allah tak izinkan dia diam, tangan dia kena sakit Parkinson. Dia gitu je 24 jam. Kenapa? Allah tak izinkan dia diam, ada penyakit. Siapa yang izinkan dia diam? Allah yang izinkan dia diam. Jadi yakinlah kita, la ilah, ini Allah. Tiada yang bersifat ketuhanan, apa tu ketuhanan? Menggerakkan, mendiamkan. Ilah ni Tuhan. Tiada yang bersifat ketuhanan, yang menggerakkan, yang mendiamkan. Illallah, hanya Allah yang bersifat ketuhanan, yang menggerakkan, yang mendiamkan. Tiada yang bersifat ketuhanan, yang menghidupkan, mematikan, kecuali Allah yang bersifat ketuhanan, yang menghidupkan, yang mematikan. Tu baca dia gitulah. Jadi bila kita faham makna dia, baru kita tahu. Selama ni makna tak tahu. Kita yang tahu apa? Kita hanya tahu terjemahan. Selama ni tahu apa? Terjemahan. Terjemahan ni orang bahasa lain pun tahu. Dia boleh translate bahasa Jepun, betul tak? Tapi yang disuruh tu bukan saja tahu terjemahan, tahu makna dia apa ni. Barulah Allah itu boleh dirasakan hati. Kenapa? Hati telah mula faham. Sebab kita belajar ni, kalau tak pernah belajar, kita belajar dah lewat dah. Kalau ikut umum je dah lewat dah. Tapi kita ada pilihan, kita nak belajar juga. Supaya dia yakin, dia jadi dalam daging kita. Nanti air kalimah ni dengan rahmat Allah, kita boleh keluarkan perkataan ni.
La ilaha illallah. Kenapa? Hidup ni apa pun tinggal Allah. Nampak pokok ni besar, tinggal Allah. Nampak pokok ni goyang, Allah yang goyangkan tu. Allah lantar angin. Allah yang hantar angin. Nampak orang meeting, orang bercakap, itu yang gerakkan mulut tu Allah. Anak kita tegur kita pagi tadi, baba sembahyang subuh lewat, baba pukul 7 baba sembahyang. Allah yang gerakkan mulut dia. Betul? Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Kenapa? Nak tegur kita. Anak kita kata, mama pakai tudung pendek. Siapa yang gerakkan mulut dia? Jangan marah dia. Allah yang gerakkan. Kenapa? Kita tak pergi dia surau. Tak ada orang tegur kita. Allah sayang kita. Dia hantar nak kita tegur kita. Siapa gerakkan mulut dia? Dia gerakkan. Siapa gerakkan hati dia bercakap tu? Dia gerakkan. Siapa gerakkan kita keluar lewat? Allah gerakkan. Lepas tu kalau kita faham kita pergi mana pun, kita akan rasa Allah nanti. Kalau kita faham lah. Lepas tu lepas. Tu guru-guru kata Allah dan makhluk berpisah tiada. Perkataan ni kena faham Allah dan makhluk berpisah tiada. Dia uruskan kita ni hari-hari ni. Tapi selalunya kita tak sedar. Kita tak tahu. Sebab apa? Punca dia mula-mula tak ada ilmu. Okey. Nanti 11 sambung. 11. Dia sampai 13. Nanti lepas 13, kita baca janji itulah. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat pada muka surat 7. Itu kan? Jadi semua saya keluarkan sebahagian daripada asyhadu alla ilaha illallah ni. Saya keluarkan dan kita terangkan apa yang ulama' cerita tentang kalimah ni. Nanti kita baca balik dalam kitab tauhid. Apa lagi penerangannya ada dan daripada mana dikatakan rukun Islam tu sembahyang, lepas tu zakat, lepas tu puasa. Kita terang situ cara kasar lah. Sebab puasa, zakat, sembahyang ni belajar kat fiqh, dia bukan belajar kat tauhid. Tapi juga diterangkan atas nama rukun Islam. Okey. Ada soalan tak? InsyaAllah jumpa minggu depan. Baca apa? Giliran dia? Ayat walat. InsyaAllah itu minggu depan, insyaAllah kita baca ayat walat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.